A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa kita selawat selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda dan juga kepada golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar? Kami di IR Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa sebelum saya meneruskan bilas saya nak kongsikan dulu apa tajuk-tajuk perkongsian hari ini. InsyaAllah seperti biasa tajuk utama ataupun tajuk pertama saya yang saya nak kongsikan hari ini iaitu tajuk berkenaan dengan cara bagaimana cara mudah untuk kita kumpul database, cara simple, cara mudah saja untuk kumpul database. Dan yang kedua yang saya nak kongsikan ialah berkenaan dengan peluang. Sekalian, tanpa melengahkan masa. Oh ya, saya lupa saya. Sebelum saya meneruskan tajuk utama ni, saya lupa nak pertama saya nak pesan kepada tuan-tuan puan di luar sana, kalau boleh jangan lupa invite kawan-kawan tu, ajak join FB page IR Tamar ni. InsyaAllah macam-macam perkongsian yang menarik berkenaan dengan kesihatan kita yang saya nak kongsikan daripada kajian di luar sana, sama dalam negara ke di luar sana, yang berkenaan dengan penyakit lah, apa yang kita perlu tahu, dan juga kata orang ambil tahulah penyakit-penyakit yang kronik ni. Mana tahu ada kepada kita wallahu a'lam, na'udzubillah kita jauhkan, tapi apa pun jemput join, banyak faedahnya yang kita tuan akan dapat. Saya akan kongsikan ataupun saya akan sharekan penemuan-penemuan, artikel-artikel berkenaan penyakit di luar sana, terutamanya khusus kepada penyakit yang melibatkan kolesterol lah, Okay, baik. Dan juga sebelum tu saya ingin memperkenalkan dulu diri saya. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada penjagaan AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Smart International Sembilan Berhad. Dan produk yang kami ingin kami promotekan ataupun ingin kami bantu tuan-tuan puan di luar sana ialah ini,
produk kesihatan ataupun parti ajwa ataupun produk kesihatan kurma ajwa. Ini adalah packaging dia ya. Ini adalah packaging dia. Kat sini penuh dengan maklumat-maklumat yang kita perlu tahulah. Antara ini macam ramuan, tak ada bahan-bahan asing kat sini. Kemudian arahan penyimpanan, cara nak gunakan dia, nutrisi-nutrisi yang ada dekat ajwa yang kita perlu tahu, dan juga apa ni lesen penghilangan pun ada ya. Lesen penghilangan mesti dengan GMP. Dan juga botolnya, kandungannya, ni botolnya dulu, bentuk botolnya. Dan ini adalah patinya, pati kurma ajwa atau pati ajwa, pekat dia. Okey, baik. Untuk maklumat tuan puan, kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan puan-puan tak kira peringkat umur, daripada bayi sampai ke orang warga emas, di dalam yang ingin siapa yang nak dibantu dalam menjaga kesihatan, ingin memperbaiki kesihatan ataupun yang ingin kekal sihat insya-Allah, agar kita dapat menambahkan lagi amal ibadah kita, dan juga agar dapat kita beraktiviti bersama dengan ahli keluarga kita, dan juga agar kita dapat membantu orang-orang lain di luar sana. Ya, dengan apa ni, samping tu juga nanti akan rasa rindu ataupun sayang kepada Rasulullah SAW, dan juga rindu kepada Allah SWT atas anugerah apa ni kurma ni lah kepada kita semua. Dan juga bagaimana dapat kami bantu tuan-tuan puan di luar sana ialah dengan melalui ni produk ni lah, insya-Allah. Produk kesihatan parti ajwa atau produk kesihatan parti kurma ajwa. Ya. Dan juga apa tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan, kalau nak tahu, DM kami di link di bawah, dan insya-Allah kami akan kongsikan infonya secara percuma. Ya, ataupun kalau tuan-tuan perlu kenal siapa di luar sana yang ingin dibantu ya berkaitan dengan kesihatan, jangan lupa PM kami, DM kami, ataupun sharekan link di bawah ni. InsyaAllah kami akan bantulah, insyaAllah sebaik yang mungkin. Okey, baik tuan-tuan perempuan sekalian, andai kata tuan-tuan perempuan minat dengan produk ni, nak tahu pernah ataupun ingin apa ni menggunakan ubat ni ataupun apa ni produk kesihatan ni, parti ajwa ni, kami ada buat promosi ya. Kami ada buat promosi, dan juga kita akan bagi e-book percuma juga. Kita akan bagi percuma e-book ya, sambil promosi, harga diskaun, dan kita akan bagi kita akan bagi e-book percuma, doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan hadis, untuk kita amalkan ya, doa-doa yang mustajab daripada Al-Quran dan hadis. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu sebersikit kenaan dengan kami, dan juga tanpa melengahkan masa ya, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu tajuk ya, proses municipal. Apa dia prosesnya? Okey, baik, macam ni. Pertama-tama saya ingin beritahu dululah apa itu database. Database ni ataupun kita dikenali, kita panggil dengan data lah ya. Dia database ni dia berasal daripada data yang kita dapat daripada pelanggan kita ya, daripada trafik di luar sana. Dan dia terbahagi kepada dua lah, sama ada pelanggan yang sekadar nak tahu saja produk kita dan tak membeli, dan juga pelanggan yang dah membeli produk kita, yang membelilah produk kita. Jadi dua-dua ni kita harus dapatkan dia punya database. Dan apa cara dia, apa teknik dia, yang tu yang kita kena cari ilmu, kita kena tambah. Dan juga ramai orang tahu yang database ni sangat penting ya. Database ni sangat penting dalam perniagaan, dan juga ramai juga yang tak tahu sebenarnya apa nak dibuat dengan database ni. Okey, dan juga sebenarnya kalau ikut kajian ataupun ikut artikel-artikel perniagaan di luar sana ataupun di dalam negara, database ni sangat penting. Tak kira company itu enterprise ke, PLT ke, ataupun syarikat ke, ataupun sendirian berhad ke, ataupun berhad lah kan, database pelanggan ni penting.
sangat penting. Dan juga nanti saya akan kongsikan apa tujuannya database ni, macam mana cara nak gunakan secara, kata orang, secara mudahnya lah, ataupun secara, kata orang, cara tak ada detail, cara amnya lah macam mana nak gunakan. Dan juga kadang-kadang kita perhatikan ramai juga di kalangan kita dulu, termasuk saya dulu pun, kita tak tahu bagaimana kita nak kumpulkan database ni, macam mana caranya kita nak kumpulkan database ni, dan juga macam mana kita nak buat dengan database ni, dan juga database ni apa yang kena ada, apa yang perlu ada. Okey, baik. Ini sebenarnya ini ilmu basic, ilmu asas bila kita bercakap pasal database ni. Dan juga apa yang, kalau kita nak tahu database ni, dia ada pelbagai-pelbagai cara kita nak kumpulkan. Kalau tidak saya ada dalam, lebih kurang dalam yang saya tahu ada 15 lah, 15 ke 20 teknik ataupun tips ataupun cara macam mana kita nak kumpulkan database ni secara yang legal, bukan cara illegal. Maksud saya illegal ni maknanya kita kadang-kadang, kita, siapa sini pernah terdengar ataupun pernah dapat link ke, pernah dapat telefon ke, ataupun terperasan iklan sama ada di social media ataupun di offline ke, dia offer database, nombor telefon bagi contoh. Siapa pernah kita beli 50 sen satu ataupun RM1 satu data, satu nombor. Jadi itu cara, sebenarnya cara kita panggil, pada pandangan saya, nak pada cara illegal. Sebab apa? Orang tak kenal kita sebenarnya, siapa dia ni, tiba-tiba dapat mesej. Bayangkan kita dalam posisi tu, kita dalam keadaan macam tu, tiba-tiba dapat mesej nak menjual. Apa perasaan kita? Sebab boleh jadi kita tak layan, ataupun boleh jadi kita tengok aja, dan kita masih tak ada trust, kita belum build trust tu, kita belum bina trust pelanggan tu dengan kita. Jadi itu satu. Yang kedua, kita kumpul cara legal lah sebenarnya, lagi senang apa, cara yang halal, insyaAllah. Dan juga macam mana nak kumpul database ni, dia macam-macam cara. Macam saya cakap tadi, dia ada 15 step, ada 20 step, dan ada yang lebih kadang-kadang. Dan ini semua perlukan ilmu lah, insyaAllah. Dan juga database ni, apa yang kena ada. Okey, basic database sebenarnya yang perlu kita ada, sama ada macam saya kata tadi lah, pelanggan yang membeli ataupun pelanggan yang tak membeli, dia yang penting 3 benda, iaitu nama penuh dia, dan juga yang kedua nombor handphone dia, dan yang ketiga ialah alamat email dia. Okey, baik. Okey, kat sini saya kongsikan 3 proses, 3 proses yang paling penting untuk pengetahuan ataupun untuk ilmu kita bersama-sama, untuk diri saya dan juga tuan-tuan luar sana. Yang pertama ialah, langkah pertama, kita kumpulkan database ni. Okey, sama ada kita start new lah, kata kita baru berniaga, kita kumpulkan database yang baru, new customer lah. Okey, macam mana nak kumpulkan? Itu kita kena fikir, macam mana kita nak kumpul database ni. Dia macam mana saya kata tadi, di awal tadi, ada banyak cara kita nak kumpulkan database ni. Dia ada 15 step, ada 20 step, dan banyak yang lebih lah. Dan juga salah satu antara step yang biasa kita tengok kat social media ni, sama ada di Facebook lah kebanyakannya, dan juga di Instagram, ialah lucky draw, cabutan bertuah, ataupun kontes, kita buat kontes, ataupun kita buat teka-teki ke, ataupun kita offer kita panggil discount card, membership card. Kita offer benda-benda yang menarik orang yang tak kenal kita, pelanggan-pelanggan di luar sana atau traffic di luar sana, untuk singgah ke kedai kita di platform kita ni, untuk dia orang dapatkan offer tadi. Maknanya contoh macam kita buat kontes atau kita buat promosi Merdeka kan. Jadi kita buat promosi, siapa berminat nak beli harga diskaun, okay, sila isi contohnya macam nama, nombor telefon, email, macam tu. Dan nanti kita akan bagi, bukan bagi, kita bagi detail, atau kita bagi discount card ke, macam tu. Jadi itulah proses ringkas dia. Dan juga macam mana saya tadi, ada banyak cara sebenarnya, ada banyak teknik, tips ataupun taktik, ataupun terpanggil cara macam mana nak kumpulkan database dengan cara legal, yang mana orang yang hantar ataupun orang yang willing, ataupun orang yang ingin kongsikan dia punya database, dia tahu dengan siapa dia berurusan. Jadi kalau kita reply kat dia, dia faham, oh orang ni aku pernah join, dia buat konten dengan dia. Jadi kita dah ada engagement tadi lah, kita dah ada, kata orang, kita dah ada link dengan klien tu dah kenal kita, berbanding dengan kita tak kenal langsung, kita main hantar je. Ini kadang-kadang macam scammer lah, orang pun takut. Okay, baik. Itu satu, kita kumpulkan
database. Yang kedua ialah bila dah dapat database ni kita kena simpan database ni. Kita kena simpan. Dan juga ramai yang saya perhatikan, ini saya bercakap berdasarkan pada saya punya observation lah, kawan-kawan yang lain yang berniaga, dan juga saya sendiri dulu pernah buat juga. Apabila kita dapat database tu, kita simpan je. Kita tak tahu kat mana kita nak simpan database. Sebagai contoh dekat handphone. Dekat handphone kita, berapa ramai list yang orang yang kita kenal, kita tak gunakan sebagai, kita tak keluarkan mereka jadi kita punya database. Jadi kita punya pelanggan untuk produk kita. Dan juga untuk makluman tuan-tuan puan di luar sana, biasanya nak simpan database ni, dia paling mudah kita simpan di Excel. Kenapa di Excel? Pertama, Excel ni sangat mudah kita nak faham, sangat mudah kita nak key in, dan juga di situ kita boleh set macam-macam. Itu pun kena ilmu, kena belajar. Kita boleh setkan dia punya kawasan mana, berdasarkan nombor telefon tu kita tahu dia negeri mana, ataupun kita boleh berdasarkan nama pun boleh, lelaki ke perempuan ke, kita boleh asingkan. Dan juga kalau dia bagi dia punya email, kita boleh asingkan email Yahoo, Google Mail dan Ymail dan semama. Jadi kita boleh, kata orang boleh main play lah dengan database ni dalam Excel ni, untuk kata orang kita nak buat strategi posting kita. Macam contoh macam ni, katakan kita nak promote produk berkaitan dengan wanita. Jadi pada nombor nama tu kita dah boleh asingkan. Takkan kita nak promote produk wanita pada orang lelaki. Janggal lah sebenarnya, pelik jugalah kan sebenarnya. Tapi kalau kita asing dengan gunakan Excel, kita boleh asingkan, dan kita boleh kumpulkan sasaran tu lah. Kita buat promosi pada wanita. Dan kenapa cakap Excel? Pertama, bagi saya, untuk kita yang mula berniaga ni, Excel ni free je. Kalau nak berbayar, ada banyak program kita panggil apps yang berbayar di luar sana. Apa ni, kita panggil customer relation management, dia punya apps macam-macam berbayar. Tapi untuk biarlah kita gunakan yang percuma je kan, yang tak membebankan otak kita lah, yang tak ada cost dulu. Okey, baik. Dan juga bila bercakap pasal menyimpan ni, saya tengok satu kawan yang saya kenal, yang kami ni sama-sama berniaga. Dia dulu masa dia ada kedai, sekarang pun dia ada kedai, dia selalu letak di depan kedai dia tu satu bekas untuk orang dropkan business card. Siapa ada perasan konsep niaga macam ni, letakkan business card kat depan ke, kat kaunter ke. Jadi kita bila ada membayar ke, ataupun kita sambil tengok tak jadi beli, tapi kita nak dropkan kita punya business card dalam bekas tu tau. Okey, kawan berniaga ni, dia buat macam itulah. Bayangkan dia kata dalam 3 bulan dia punya mangkuk tu dia penuh dengan business card. Jadi dia kosongkan, dia isi dah. Yang business card tu dia tak buang, dia simpan. Jadi bila dia sepanjang asal kita tak tahu macam mana nak buat dengan business card ni. Padahal kalau kita tengok business card tu, dia lengkap kan. Dia ada nama, dia ada nombor pejabat lagi, ataupun dia ada alamat rumah kadang-kadang, dia ada nombor telefon dan dia ada email. Bayangkan 3 benda basic tadi dia ada. Tapi dia tak tahu, tak ada ilmu masa tu, dia disimpan. Jadi bila dah dapat ilmu macam ni, dia panggil staff dia untuk kumpulkan balik, dan dia dapat generate, saya ingat dalam beribu juga dia punya database yang baru ni. Dia bisa buat kempen lah, kempen gunakan sasaran dia tu. Bayangkan macam itulah teknik dia. Database ni penting tak penting ni database ni. Dan juga yang ketiga yang saya nak kongsikan ialah macam mana nak gunakan, macam nak gunakan database ni. Okey, kita boleh gunakan macam ni, berdasarkan kepada tiga syarat database tu, iaitu pertama nama, email dan nombor telefon. Kita boleh gunakan email untuk kita posting. Kita boleh posting macam-macam lah, kempen kita ke, kita sharekan tips ke dekat dia punya email, dan SMS pun boleh. Lepas tu WhatsApp, dan juga pelbagai cara lah kita boleh gunakan. Dan juga dari situ pun proses tu kita boleh gunakan juga untuk data yang kita gunakan tu untuk kita buat FB ads. Dia ada cara dia, dia ada proses dia tu, dan ini semua memerlukan ilmu untuk kita tahu. Jadi kesimpulannya, daripada kita collect tadi, kita kumpul, kita simpan, kita gunakan ni, mengumpul database ni, dia memang
uh, penting, penting untuk kita apa ni, kita tambahkan klien kita tu, ataupun kita boleh uh, upsellkan lagi, ataupun kita boleh gandakan kita punya jualan tu bila kita kata orang database kita ni kita massage dia, kita panggil, kita jaga, kita jaga. Terutamanya dalam keadaan ekonomi macam ni, database sangat penting, database sangat penting. Kenapa? Kepada kedai-kedai yang fizikal, yang ada kedai fizikal macam restoran, macam kedai-kedai yang belum boleh dibenarkan buka ni, dah tentunya yang dulu bergantung kepada orang yang lalu lalang, sekarang ni tak dibenarkan dulu waktu waktu pasal COVID ni kan. Jadi tak ada orang lalang, jadi macam mana dia nak survive, macam mana dia nak buat marketing, macam mana nak tarik orang. Jadi database yang dia ada tu dia boleh gunakan dulu untuk dia kata orang untuk tarik balik pelanggan-pelanggan ni, kekalkan balik pelanggan ni untuk datang membeli menggunakan platform online yang kita bina lah, yang sekarang ni kita guna online lah. Okay, baik. Faham ke faham? Macam boleh boleh boleh. Okey, moga-moga kita mendapat ilmu lagi hari ini insya-Allah. Dan juga anda kata tuan-tuan puan-puan yang ada ilmu berkenaan dengan tajuk ni, jangan lupa sharekan ilmu tu. Moga kita mendapat keberkatan jangan terikut ilmu. Jadi kita sharekan, moga kita mendapat ilmu sama-sama, kita bantu membantu dalam keadaan ekonomi yang belum berapa baik ini, dan juga moga-moga kita mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan pahala tu berpanjangan sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, itu tadi berkenaan dengan tajuk saya hari ini, berkenaan dengan macam mana kita nak kumpul database secara yang mudah. Dan baik, saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu berkenaan dengan buat ni tak kira lah daripada mana sesiapa pun yang secara basic dia ialah sekiranya tuan-tuan perempuan yang ingin mencari duit lebih, ataupun yang masih lagi belum mendapat pekerjaan tetap, yang dah habis grad dia belum dapat pekerjaan tetap, ataupun masih lagi student ke, ataupun saudara rumah yang ingin bantu suami ataupun keluarga dalam menambahkan lagi pendapatan isi rumah tu, dan juga ataupun tuan-tuan perempuan yang sentiasa risau duit tak cukup, boleh sampai je cukup bulan, tak ada simpanan di hujung bulan tu dan juga ataupun yang tak berapa pandai nak berniaga, tapi ada minat nak berniaga tapi tak ada siapa nak bimbing. Jadi boleh-bolehlah tengokkan peluang tu, insya-Allah kami akan bantulah, kami akan ada program-program training ataupun coaching dropship ni untuk kita bersama generate income tu insya-Allah. Dan juga kepada usahawan-usahawan di luar sana yang bisnesnya gulung tikar akibat COVID-19 ni, insya-Allah kami pun ingin membantu. Anda kata tuan-tuan puan ingin bangkit semula berniaga dan juga ingin ingin bantu-membantu dalam meningkatkan ekonomi tu balik, ataupun ingin bangkit dalam bina balik berniaga tu, jadi bolehlah singgah-singgahlah ke program dropship kami ni, program bina pendapatan bersama Atama. Okey, baik. Saya kongsikan sikit berkenaan dengan latar belakang dropship ni, program dropship kami ni. Kekosongan dia masih ada masih ada lagi, dan juga of course dalam keadaan ekonomi yang mencengkam ni, kami tak kenakan sebarang pendaftaran pendaftaran tu tak ada kena wang lah, atau tak ada yuran pendaftaran tu, maknanya pendaftaran tu percuma, tapi siapa cepat dia dapat, tu konsep kami. Dan juga tak ada sebarang modal, tak ada sebarang modal yang dikenakan ataupun yang diminta lah, maknanya tuan-tuan perempuan tak perlu keluar duit poket daripada pendaftaran ataupun beli stok, tak perlu maknanya
confirm lah tuan-tuan perempuan tak ada rugi sampai bila-bila lah tak ada keluar apa-apa pun, satu sen tak keluar. Dan seperti biasa tak perlu simpan stok dan juga tak perlu post barang. Ini semua post barang semua kami akan buat lah, kami akan postkan. Dan untuk maklumat tuan-tuan puan, produk yang kami nak cadangkan untuk kita cari brochure tu ialah produk ni, produk produk kesihatan Pati Ajwa, Pati Kurma Ajwa, produk ni lah. Dan juga insyaAllah produk ni mudah terjual dan juga akan ada repeat order yang tinggi. Dan di samping tu mana-mana dropship kami ni kami tak ada kenakan kita mungkin tak ada kontrak, dan pendek cerita kalau tak ada kontrak ni boleh buat santai lah, boleh buat santai. Tapi harus ingat bila buat santai ni kita kena ingat konsep dalam Islam iaitu manjada wajada, manjada wajada, siapa yang berusaha pasti berjaya. Jadi boleh santai tapi jangan santai habis sampai tak ada tak ada mendatangkan kita punya wang pun tak guna juga kan. Jadi kita kena berusaha untuk kita tingkatkan ekonomi kita. Baik, dan di samping tu di bahagian kami lah bahan-bahan pemasaran tu kami akan sediakan. Bahan pemasaran tu kami sediakan macam gambar, video pemasaran, infografik tu semua kami sediakan untuk membantu boleh tuan-tuan gunakan untuk kempen pemasaran di social media tuan-tuan perempuan luar sana lah. Dan juga group support pun kami sediakan juga lagi, iaitu group support ni dia dalam bentuk FB group ataupun WhatsApp group ataupun Telegram group, yang mana dalam group tu kita masukkan atau kita kongsikan macam-macam tip lah, tip apa ni perkongsian ataupun perkara info-info yang up to date berkenaan produk ataupun dengan marketing ni. Jadi kita akan kongsikan situ, tujuannya untuk bantu tuan-tuan perempuan supaya agresif dalam membuat pemasaran ni di social media, tuan-tuan perempuan di luar sana. Dan bukan setakat itu je, sisi coaching pun kami sediakan. Coaching kami sediakan yang mana kita akan gunakan platform Zoom dan kita akan invite brochure kami ni. Kita akan berkongsi pengalaman, kita akan berkongsi pengetahuan, kita akan buat coaching latihan, macam contoh kita bagi kita akan kongsikan macam tajuk tip macam hari ni kan. Jadi kita akan detailkan lagi macam mana cara semua tu. Itu tuan-tuan boleh dapat ilmu marketing kat situ dan boleh apply dalam strategi pemasaran tuan-tuan perempuan lah untuk mendapat pelanggan tu, insyaAllah. Dan yang terakhir sekali ialah kami akan sediakan reward ataupun bonus kepada tuan-tuan perempuan andai katalah dropship kami ni berjaya mendapat target sale yang kita tetapkan, sama ada dalam bentuk bulanan ke ataupun 3 bulan sekali ke ataupun 6 bulan sekali ke, kita akan sediakan lah, kita akan offer. Dan yang penting sekali kalau tuan-tuan perempuan tak ada committed ataupun tak ada disiplin ataupun tak rajin, jadi bahagian tu kami tak boleh bantulah. Jadi menjadah wajadah, siapa berusaha dia akan mendapat lebih lah. Okay, baik tuan-tuan perempuan, itu saja. Andaikan tuan-tuan minat, jangan lupa sertakan nama, email dan nombor handphone di link di bawah. Kami akan kongsikan info dia. Dan juga ataupun lah kalau tuan-tuan perempuan kenal sesiapa di luar sana yang mungkin nak dibantu ataupun yang ingin dibantu, sama ada saudara ke, adik-beradik ke, rakan-rakan ke, ataupun jiran tetangga ataupun sesiapa saja yang ingin dibantu akibat mereka terkesan, ekonomi mereka terkesan akibat COVID-19 ni, sama ada diberhentikan kerja ke, dipotong gaji ke, kongsikanlah info ni. InsyaAllah kami link di bawah tu kami akan bantu. InsyaAllah kami akan kongsikan info-infonya. Okey, baik. Macam boleh Okey, baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, ini berkenaan dengan kajian saintifik dalam persatuan nilai. Dan saya sharekan semalam dalam grup private kami, iaitu
Grup tu nama dia Nak Sihat ya. Jadi kalau tuan perempuan berminat nak join, silakan join, masuk ke FB group, type Nak Sihat, uh, join group tu. Dalam tu banyak perkongsian-perkongsian, artikel-artikel ataupun jenis-jenis perubatan yang berkaitan tentang kurma ni, especially terutamanya kajian-kajian tentang pemakanan ni di luar negara berkenaan kurma ni. Apakah kajian kurma ni yang banyak membantu dalam kesihatan manusia ni. Saya ada kongsikan dalam tu insyaAllah, dan saya akan terus berkongsi lah info-info macam ni supaya kita mendapat manfaat kat situ. Dan juga apa ni, bila bercakap pasal perkongsian saya ataupun uh, perkongsian saya semalam dengan grup Nak Sihat ni, semalam saya ada kongsikan artikel tadi lah daripada ni doktor ni. Dia kata nama doktor ni saya Dr. Rizin Dr. Rizin Kusup. Dia kata dalam artikel dia menulis perut besar membunuh. Dia kata yang mana satu kajian dia kata yang dilakukan, dia menilai hubung kait di antara perut besar atau belly kita pinggang kita ni dengan penyakit jantung dan diabetes, dan juga hasil menunjukkan bahawa hubungan antara pendekatan kita punya belly ni, kita punya perut ni dengan kewujudan jantung dan diabetes itu adalah berkait rapat. Maknanya kalau kita perut besar ni, kita kena careful, kena hati-hati. Dia ada kata orang akan boleh mengakibatkan sakit jantung dan juga diabetes lah. Itu dia. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak tahu lebih lanjut tentang penulisan beliau, tentang Dr. Rizal Kusup ni di The Malaysian Medical Gazette ni, tuan-tuan bolehlah ke panggil platform atau website sana, boleh search artikel ni, ataupun kalau tuan nak tahu detail boleh join group kami Nak Sihat ni, ataupun boleh juga dapatkan link dengan kami, PM kami, kami akan bagikan link berkenaan dengan artikel yang mengatakan perut besar ni ataupun apa ni, belly, pinggang kita ni yang besar boleh membunuh. Ya, okey, baik tuan-tuan sekalian, itu tadi perkongsian saya yang ketiga berkenaan dengan kajian saintifik kurma untuk pengetahuan kita bersama, yang ini menceritakan macam mana komplikasi yang akan berlaku kalau kita tak jaga makanan kita lah. Dan juga yang untuk sesi yang terakhir, saya akan kongsikan berkenaan dengan infograf sekalian. Itu saja, tamat sudah perkongsian saya hari ini melalui dengan 4 topik yang saya kongsikan seperti biasa di FB group ataupun FB video saya yang sebelum ni, iaitu pertama tajuk bisnes, iaitu berkenaan dengan database, apa yang kita perlu kumpulkan, macam mana nak cara simple lah yang nak kita buat dengan database ni. Kemudian saya kongsikan yang kedua, peluang perniagaan dropship, bina pendapatan bersama dengan Tamar. Yang ketiga, saya kongsikan dengan produk ataupun saya kongsikan dengan kajian saintifik berkenaan kurma ni. Dan yang keempat ialah perkongsian untuk kita bersama, infografik daripada bahagian pemakanan KKM untuk ibu-ibu yang mengandung pada waktu COVID-19 ni. Apakah langkah-langkah kesihatan ataupun langkah-langkah yang kita perlu lakukan. Okay, baik. Itu saja saya rasa yang saya kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi esok pada waktu yang sama
dalam FB Live saya dengan topik-topik yang lebih menarik, insyaAllah. Kepada tuan-tuan dan puan yang baru saja mengikuti FB Live saya yang akan datang, insyaAllah besok, ataupun lah katakan ditakdirkan saya ada kelas usahawan ni yang saya kena hadir kadang-kadang setiap minggu, daripada Jumaat, Sabtu, Ahad, full day ni, saya akan upkan, jika saya tak dapat live, saya akan upkan poster, ataupun saya akan buat announcement dalam FB group ataupun FB page saya. Dan kita biasanya kalau tak dapat siang tu, kita akan buat live malam, pada pukul 9, insyaAllah. Apa-apa pun saya akan upkan lah kalau ada sebarang perubahan jadual FB live saya. Kalau tak ada tu, maknanya seperti biasalah, insyaAllah waktu pagi, insyaAllah pukul 11. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja perkongsian saya hari ini. Moga dipermudahkan urusan kita, insyaAllah. Dan juga saya akhiri FB live saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda untuk elakkan isu kolesterol tinggi, untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.